Assalamualaikum dan selamat malam. Hari ini kita bersama dengan dua orang finalis yang tak asing lagi dalam Facebook Live dalam Malaysia ni. Dan hari ini saya yang lain yang asing daripada dua orang ni. So alhamdulillah hari ini kita dapat talk show AMK siri yang ke-7 saya rasa. Kita sembang-sembang santai tapi lebih kepada isu-isu politik lah. Biasa AMK ni adalah Badan Parti Politik Angkatan Muda Keadilan Malaysia, di bawah Parti Keadilan Rakyat macam biasa. Hari ini kita menampilkan saudara Iswadi dan juga yang berhormat Johor Bahru kita, Akmal Nasir. Sebelum kita terus kepada perbincangan kita sembang santai dengan ada Teh Tarik dan juga Roti Canai. Tak ada lah kot ni kita minta kawan-kawan kita untuk kenalkan diri dulu sebelum kita terus kepada soalan-soalan yang panas. Silakan saudara Iswadi untuk kenalkan diri sikit, latar belakang politik dan sebagainya. Terima kasih saudara Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reformasi kepada rakan-rakan yang menonton kita di seantero dunia. Seantero dunia tengok ni. So saya Iswadi Murni dari Facebook saya adalah Iswadi Murni Official, YouTube Iswadi Murni Official. Dalam keadilan ni kita ni aktivis je lah. Kita nak kata ada pangkat ataupun kedudukan ke ataupun jawatan kita tak ada. Tapi saya aktif di Parti Keadilan Sarawak lah. Itu sekat ni. Dan kita dah aktif sejak sekian lama lah, sejak daripada tahun 98 lagi. Kita dah start aktif daripada segi politik. Kan? Masa 98 tu umur 20 tahun. Jadi okey lah. Okey. Terusnya yang berhormat Johor Bahru kita, saudara Akmal Nasir. Sila perkenalkan diri sedikit, latar belakang. Boleh dengar saya punya, takut saya punya line ni slow sikit. Jadi boleh. Saya currently is Ketua Angkatan Muda Keadilan Malaysia dan juga sebagai ahli parlimen. Cuma kita ni dalam fasa selepas PKP ini memang kita nak galakkan ada FB Live lah. So saya pun hari ni panelis, tapi sebenarnya kalau ikut Iswadi dengan saya ni selalu jadi moderator jugalah. So kalau dari segi kami yang bertiga malam ni sepatutnya memang sembang santai tu memang kena santai betul. Jadi untuk latar belakang saya, sekarang ni memang saya berada di Johor Bahru. Ada seorang isteri dan seorang anak. Umur dah 6 bulan lebih lah yang baby tu. So yang lain-lain untuk politik tu kita akan buka malam ni lah. Cuma saya pun nak moderator juga. Fahmi kena perkenalkan diri juga, Fahmi. Silakan. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fahmi Zainul. Asal daripada Pulau Pinang lah. Merupakan ketua AMK Pulau Pinang. So itu sedikit latar belakang saya. Dan sekarang ni berada di Pulau Pinang lah. Malam ni kita ada Penang, kita ada Sarawak dan kita ada Johor Bahru. Ujung-ujung So saya teruskan dengan kita punya sesi. Sebab saya tengok ada kawan-kawan kita punya live ada kata tak best lah hari ni Iswadi 3 orang sepatutnya seorang. Tak apa, malam ni saya nak buktikan kepada semua kita sebenarnya kena ada 3 orang, 2 orang tu lebih afdal berbanding seorang. Betul tak? Betul. Baru dia ada rencam sikit. Kalau tidak dia sembang seorang-seorang dia macam tak kena lah, tak ada Tak, kalau tak Iswadi dia shock sendiri. Dia cerita macam dia je betul. So malam ni kita counter check dia balik. Okey, bantai Iswadi. Kita teruskan dengan kita punya sesi ni. Nak saya tanya soalan yang agak ringan sikit dulu ke ataupun kita terus kepada yang berat sikit? Mana-mana boleh Mana-mana boleh. Layan. Okey, saya tengok dalam Twitter, bukannya tentang isu lah. Sekarang ni ramai rakan-rakan orang muda ni kata. Dulu kawan-kawan mereka dulu ada banyak share berkenaan tentang Akta RUU 355 dan sebagainya. Isu pemandu mabuk dan sebagainya. Akta untuk mengenakan hukuman lebih berat dan juga menutup kilang arak. Dan sekarang ni bila fasa sekarang ni, kebetulan kawan yang main Twitter tu dia kata dulu dia share benda-benda macam ni. Sekarang ni mereka hanya share resipi-resipi makanan, resipi-resipi juadah berbuka puasa dan sebagainya sekarang ni. Dan kalau boleh saya nak petik, saya tengok status AR Khairi Nizam ni, pemuda PAS Malaysia. Kalau dulu mengkritik tentang seharusnya menutup kilang arak penuhnya. Dan sekarang ni sepatutnya kenapa perlu diperdebatkan berkenaan tentang kilang arak ni dah lama beroperasi dan sebagainya.
Boleh tak saudara Iswardi komen sikit berkenaan tentang situasi sebegini? Sebelum anda dapat kuasa dan selepas dapat kuasa, pendirian mereka sebegini. Silakan saudara Iswardi. Ya, terima kasih. Ni kalau nak ulas ni satu live satu malam ni sebenarnya. Jangan banyak-banyak, sikit saja. Okay. Dia sebenarnya macam ni tau. Dia berbalik kepada dia orang kata apa, minyak apa nak jual. Itu je. Minyak apa nak jual. So masa dia tak jadi kerajaan dulu, dia punya sembang tu kencang lah. Dia macam-macam dia nak jual. Malah kalau kita tengok Tuan Ibrahim, Tuan Man punya kempen PAS hari tu, beli kereta tanpa faedah, zero interest. Kalau beli 40,000 bayar 40,000. Oh, hebat bunyinya tu kan. Kalau di bawah naungan kepimpinan ulama PAS ni, itu yang akan jadi. So benda tu yang jual. Jadi kadang-kadang dia macam ni, nak cakap ni semua orang boleh cakap, nak bercerita semua orang boleh cerita, nak tutup kilang arak, tutup tempat judi dan sebagainya, semua orang boleh cerita. Tapi isu dia bila dah dibagi kuasa sekarang ni, kenapa mereka tak boleh buat? Sebab apa? Kita kena sedar, dia bukan semudah kita berkata. Sekarang baru dia orang tahu. Macam kita bila kita mula pegang kuasa dulu, kita walaupun kita cuba be realistic. Contohnya kita kata nak tutup tol. Kita bukan immediately hari esok berkuasa terus boleh tutup tol. Dia akan ada prosedur. Dia akan ada dia punya cara kaedah, akan ada perbahasan di parlimen, akan ada kos yang akan incur, benda-benda macam tu, perjanjian dan sebagainya. So bila dia dah masuk berkuasa ni baru dia nampak benda tu. So akhirnya bila dia nak kena cakap, dia tak kata nak tutup pun tak boleh, sebab apa, benda tu nak dibentangkan pun tak pernah. Sebab parlimen pun tak bersidang lagi. Dan juga nak berbincang pun tak boleh sebab tidak ada perbincangan itu secara khusus di kalangan mereka. Akhirnya yang orang sibuk sekarang ni macam mana nak berbagi kuasa, itu saja. Jadi sebab itu dia dok share pasal resepi, dia dok share pasal apa orang kata apa juadah hari ini, tarawih ke tidak. Sebab isu yang sepatutnya dia hudud dan sebagainya itu dah tak ada. Dan BMF Buy Muslim First pun dah tak ada. Isu tu dah tak ada dah sekarang. Benda tu yang sebenarnya habis kat situ lah. So akhirnya dia termakan sendiri. Dia punya dakyah-dakyah yang dia orang tahu sebenarnya benda tu sama terlalu sukar atau almost impossible untuk dilaksanakan. So maknanya bagi saya mereka sepatutnya bercakap atas landasan realiti lah. Kita bukanlah nak kata mereka ni buat benda-benda sebegitu rupa. Tapi itulah saya agak kelakar bila kawan saya tweet, dia kata dulu dia share selalu RU355, sekarang ni share resipi menu bazar makanan saja. Bazar, juadah, resepi dan sebagainya. Itu yang terlintas dalam saya punya persoalan. Saya terus pada Wabi Akmal sebelum Iswardi pas Banjul. Saudara Wabi Akmal, saya tengok macam saudara Iswardi cakap tadi sekarang ni di peringkatan nasional, kalau kita tengok link news hari ni, news yang baru masuk, UMNO telah mengatakan bahawa mereka tidak mengiktiraf peringkatan nasional ni. Bagaimana nasib sekarang ni kawan-kawan kita daripada Bersatu 2.0 ke 3.0? Saya tak tahu Bersatu daripada belah mana. Mungkin Bersatu daripada Tazimuddin Yassin. Dengan perjalanan mereka ni sama ada mereka ni hanya halal ke haram ke ataupun macam mana. Sebab UMNO dengan PAS tak mau mereka ni. Tapi sekarang ni mereka tergigit sama ada nak masuk Perikatan Nasional ataupun bersama dengan Perikatan Harapan. Saudara Akmal boleh kupas sikit sebagai ahli parlimen, sebagai parlimen. Silakan. Okay, baik. Terima kasih Saudara Fahmi. Saya ingat tadi sembang santai. Memang soalan sama pun dia dah panas betul. Cuma lah pandangan saya dalam keadaan sekarang, dia bukan hanya soal parti-parti dalam kerajaan ataupun dalam pembangkang. Sekarang kita soal kedudukan kerajaan itu sendiri. Apabila mereka membentuk Pakatan Perikatan Nasional, sepatutnya Perikatan Nasional yang mentadbir negara lah, yang walaupun dipertikaikan dari segi majoriti dan sebagainya. Bila berlaku dalam keadaan sekarang, saya dapat bayangkan bahawa perjuangan politik bagi pihak UMNO, pihak PAS dan juga yang bersatu bersama dengan Perikatan Nasional semua fikirkan soal kuasa dan apa yang mereka boleh dapat. Jadi dalam keadaan ini saya rasa masing-masing merasakan mereka lebih layak untuk dapat lebih banyak. Sebab kalau kita lihat, UMNO ada argument, dia akan kata aku adalah parti paling besar dalam kerajaan. Tapi kenapa dalam soal pembahagian kuasa ni aku tak boleh ambil semua ni lah. Kena bagi orang ni yang khianat, yang belot semua jadi menteri timbalan menteri. Yang UMNO ni kena tunggu barisan. Kena tunggu turn untuk dapat lantikan-lantikan GLC dan sebagainya. Sebab itu dalam keadaan rakyat berdepan dengan PKP, masing-masing tak boleh keluar, kita fikirkan soal kesihatan dan sebagainya.
tapi di kalangan mereka ni sibuk dengan agihan kuasa dan juga hasil peperangan lah. Bagi mereka ni tak payah perang pun, maksudnya terus dapat tergolek, tapi bila tak dapat tu mula minta dan sebagainya. Cuma kesannya kalau kita lihatlah dari segi kelangsungan politik negara ini menyebabkan keadaan itu tidak sihat. Blok yang paling besar dalam soal kedudukan ahli parlimen ini memang ternyata satu adalah Pakatan Harapan. Yang ini diterajui oleh 3 parti utama, kemudian yang disokong oleh Parti Warisan dan juga beberapa ahli parlimen daripada Bersatu. Blok yang kedua terbesar kita kena akui actually Muafakat Nasional. Kalau UMNO dengan PAS tak nak masuk dalam perikatan, blok yang kekal terbesar ni Muafakat Nasional. Cuma sekarang ni kita berdepan polemik yang sangat memeningkan sebab akhirnya yang akan mengaut laba ni orang yang kat tengah ni. Yang so-called dulu PAS nak jadi kingmaker, tapi sekarang dia dah terbabas ikut apa yang boleh dapat dia dapat. Cuma yang kat tengah ni dia masuk PH dia nak kontrol, dia masuk PN dia pun nak kontrol. Jadi untuk peringkat PH saya rasa kita meletakkan keutamaan reformasi, nak bawa betul-betul perubahan. Jadi kesabaran dalam soal nak menyusun dan juga mentadbir negara tu lebih jelas daripada Perikatan Nasional ni. Saya rasa dia sampai ke sudah isu ni, kenapa orang ni dapat aku tak dapat, kenapa dia dapat yang lebih, dia dapat 3 aku dapat 2, dia dapat 4 aku dapat 3. So itu keadaannya lah yang saya nampak. Okey, Wabi, sebelum kita pergi ke Iswadi ya, saya tengok situasi di Kedah, katanya lagi 3 adun mungkin menyokong Perikatan Nasional. Bagi pandangan sikit Wabi, adakah kerajaan Kedah bakal jatuh dan menandakan bahawa berlaku lagi pengkhianatan yang kalau macam di sekali? Kedah ini, yang kalau keadaan di Kedah ni ialah saya melihat bahawa akan ada beberapa adun yang cuba mendapat laba terbesar. Mereka inilah yang akan menentukan siapa jadi kerajaan. Blok yang besar tu masih antara PAS, UMNO dan juga PH, Pakatan Harapan. Tetapi sama ada mereka daripada Pakatan Harapan ini sendiri, parti lah daripada parti kita sendiri yang cuba mengaut keuntungan, kalau dia masuk sana aku dapat apa, kalau aku tinggal dekat dalam PH ni apa yang aku boleh dapat. Jadi ugutan ataupun percaturan politik sebegini yang akan menyebabkan rakyat sebenarnya terpinggir. Kalau saya bandingkanlah dengan Johor sebagai contoh, Johor ni memang jelas sekarang ni dari segi majoriti itu 29-27. Kerajaan perikatan ini ada 29, Pakatan Harapan ni ada 27. Jadi kalau ada seorang daripada perikatan keluar dan menyatakan sokongan kepada PH, kita akan ada DUN dekat Johor. Jadi sekarang ini kalau mereka berubah itu dalam soal betul-betul nak bawa mandat ataupun dari segi prinsip politiknya, kita okey. Bagi saya tiada masalah. Tetapi yang kita khawatir, yang saya rasa semua rakyat terkesan, sebab bila mereka keluar dan bersama dengan Perikatan Nasional, semua hanyalah untuk kepentingan politik. Apa bagi prinsipnya untuk join UMNO dengan PAS ni? Kita tahu macam mana apa yang berlaku di bawah kerajaan UMNO sebelum ini. Kenapa tiba-tiba selepas sampai kepada cerita pengkhianatan kepada PH ni, nak join dengan perikatan, tak dapat sesuatu, nak pula join balik PH. Yang ini akan mengelirukan rakyat dan akan menyebabkan kita tak tahu siapa sebenarnya mempertahankan nasib orang ramai macam kita semua. Okey Wabi. Saya nampak Iswadi ni tak tahan nak bercakap dah ni. Dia nak komen bagai isu-isu yang saya rasa isu yang dia nak kupas malam ni. So saya terus bagi pada saudara Iswadi lah. Berkenaan tentang yang terkini, kalau kita lihat dah masuk dalam berita dan sebagainya, mengatakan bahawa Sempurna sekarang tengah menghantar satu usul di mana Langkawi mempunyai undi yang cukup untuk memegang tampuk pemerintahan. Persoalan dia ada dua. Satu, usul ni telah diberi kepada speaker dan speaker baru keluarkan satu kenyataan yang memaklumkan bahawa ada tidak
bahas. Silakan. Okay, pertama sekali terima kasih. Pertama sekali YB Akmal, ni sebab santai kita cerita kan. Tim Saribas kirim salam. Dan saya pakai baju ni. Baju ni apa actually khabar Saribas? baju Saribas saya pakai ni sebenarnya. Nak kena tunjukkan ni. Nanti saya cari, yang saya menonton dia orang. saya punya. Oh ya ke? Ada internet ke dekat Saribas tu? Itu yang dia orang berkumpul satu kampung nak tengok ni. Betul. Bagus. Dia tengok live malam ni kan. So saya kata saya pakai baju ni. Okey, berbalik pada cerita usul dia tadi. Okey, kita malam ini modal saya malam nanti lepas live sini saya live lagi sekali. Tapi habis sikit-sikit tak apa cerita sikit je. Fahmi jangan kita cerita. Habis semua kat sini. Jangan habis semua kat sini. Okey, kita cerita. Dia rentetan asal cerita ni dia bermula dengan di mana keempat komponen bersatu, Mahathir, Parti Keadilan, DAP dan Amanah sign satu kenyataan bersama hari tu kan berkenaan dengan pembukaan COVID tu kan. Di mana empat yang sign bersama, tak setuju dan sebagainya, setuju tapi dengan syarat benda itu. So benda itu dia sebenarnya dah menjadi satu orang kata satu signal kepada Bersatu punya tim bahawa sekarang ini tim Mukris dan juga Mahathir dalam keadaan sedia nak attack. Okay, kita kena faham sedia nak attack. Sebab apa saya masuk ke attack ni? Kita kena ingat pemilihan parti dia orang tak lama lagi, bulan 6, bulan 7 macam tu pemilihan parti. So Mukris sekarang ni sedia nak attack. Dalam live saya sebut sebelum ini, saya kata bahawa Mukris ni dia tak ada benda nak jual. Mukris ni tak ada benda nak jual. Muhyiddin ada benda nak jual, dia Perdana Menteri. Mukris tak ada benda nak jual. Dan disebabkan daripada itu semalam atau hari ini, PAS sendiri kata dekat Kedah bahawa dia akan buat sesuatu sehingga Kedah tumbang. Kalau Mukris tumbang dalam keadaan itu memang teruk. Mukris teruk, tumbang dan sebagainya. So capaian politik dia itu ke mana lepas ni kalau ditumbang di Kedah sendiri umpamanya. Okey, itu yang pertama. Kedua, kalau kita tengok dalam perbincangan demi perbincangan, Mukris tiba-tiba dia buat satu, dia panggil satu war cry di satu jeritan. Dia kata bahawa kembalilah kepada Pakatan Harapan. Dia kata macam tu. Dan disambut pula oleh rakan-rakan kita dalam Pakatan Harapan, tetapi disalahartikan oleh orang ramai sebagai kita tak akan terima Bersatu dalam Pakatan Harapan. Kita kena faham kenapa benda itu berlaku sedemikian, dan saya dah terangkan sebelum ini bahawa dia berlaku itu disebabkan oleh kita tak nak buang semua tapi kita tak ambil semua. So kita ada benda yang kita kena boleh kerjasama, ada benda kita boleh kerjasama. So akhirnya apa berlaku bila kita decide bahawa Ketua Pembangkang adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu dia punya nail to the coffin kepada politik yang ini orang boleh tak agree dengan saya. Orang Bersatu tak boleh agree, orang kita pun tak boleh agree. Tetapi sebenarnya nail to the coffin kepada Mahathir dan juga Mukris, Tun Mahathir dan juga Mukris dan juga kawan-kawan dia. Bahawa sekarang ni seolah-olah di sebelah sana mereka tidak diperlukan, di sebelah sini mereka tidak diperlukan. Dia seolah dah jadi tak relevan. So relevancy itu perlu ada. Maka relevansi itu dia kenalah bawa seseorang. Dia tak boleh dia yang bawa. Dia kena ada orang lain yang bawa. Maka Syafiq Abdal pun bawalah satu usul percaya. Ini saya akan bahaskan usul percaya. Usul percaya kepada Tun bahawa beliau mempunyai undi dan juga mempunyai jumlah sokongan dan sepatutnya menjadi Perdana Menteri. Okey, dalam masa yang sama, ramai tak tahu Tun Mahathir pun bawa usul tidak percaya. Now this is interesting sebab apa? Adakah dia membawa usul atas dasar dia seorang ahli kerajaan ke ataupun dia ahli pembangkang sebab dia Bersatu? So benda itu tak clear. Sebab kalau dia bawa usul sebagai kerajaan, maka usul itu dia lain berbanding dengan usul pembangkang. Okay? Dan kalau ada yang saya tanya dengan beberapa orang itu, dia kata sepatutnya pembangkang lah bawa usul tidak percaya kan? Saya kata tak semestinya. Sebab kalau tengok kes Kalong Ningkan 1966, Ketua Menteri Sarawak yang pertama, dia dijatuhkan daripada Ketua Menteri Sarawak tu. Dia yang bawa usul tu adalah orang-orang sendiri di dalam kerajaan itu sendiri yang bawa usul. Daripada 22 daripada 44 ahli yang membawa usul tidak percaya. Okey. Now, usul yang Syafiq Abdal tu ditolak disebabkan usul undi percaya tak boleh. Berbeza dengan zaman Mahathir sebab masa Tun Mahathir jadi Perdana Menteri, memang masa itu dia Perdana Menteri. Sebab apa tak boleh sebab undi percaya. Kenapa tak boleh tu? Kenapa tak boleh tu? Kenapa tak boleh? Okey. Sebab kita kena faham, Perdana Menteri dia orang lain. Dia pelantikan Perdana Menteri mesti melalui Agong. Tetapi pemecatan tidak percaya boleh melalui ahli-ahli parlimen.
Beza. Undi percaya, tidak percaya itu dua benda berbeza. Undi percaya adalah meyakini, bukan maksudnya kita nak Perdana Menteri itu meneruskan, which can happen before. Kalau sekiranya Tun menjadi Perdana Menteri sebelum ini. Namun dia bukan Perdana Menteri lagi dah. Dan kalau kita bawa usul tersebut, seolah-olah kita menyalahi, itulah artikel 43 tadi tu, bahawa kuasa pelantikan Perdana Menteri adalah daripada Agong. Sepatutnya yang melantik Perdana Menteri daripada Agong, dan kalau dia, macam contohnya kalau kita buat usul percaya Muhyiddin kekal jadi Perdana Menteri, itu boleh. Tetapi usul percaya orang lain jadi Perdana Menteri tak boleh. So nak buat, betul lah Mahathir buat tu, dia kena buat usul tidak percaya dulu. Dan usul tidak percaya so maknanya salah daripada teknikal lah tu. Teknikal lah tu. Teknikal. Alamak. Okay, silakan teruskan. Tetapi dia bukan salah pun. Dia dalam kita nak pergi perang ni, kita guna apa taktik pun. Dalam law, dalam legal battle pun, apa saja taktik kita pakai. Yang mana kena reject lah. But my point is this. Persoalan dia, kenapa Syafiq Abdal yang bawa? Kenapa Tun Mahathir yang bawa? Kenapa bukan Pakatan Harapan yang bawa? Itu persoalan dia. So ini something yang interesting. Mungkin YB tak setuju dengan saya, tak apa. Saya tak kisah. YB tak setuju dengan saya, tak apa. Saya tak kisah. Namun saya melihat tak apa, teruskan. Nanti saya mencelah. Saya melihat daripada sudut relevansi dia di dalam politik. Dia manusia ni, bila you dah tak relevan, kan, kita dalam pentas yang ramai ni, bila kita ramai orang yang duk bergelut, kalau you tak nampakkan diri you relevan, orang dah tak ingat, orang tak nampak you. So you must make yourself relevant. Whether dia ada ke tidak undi tu kita tak tahu, sebab Datuk Seri Anwar dah diumumkan sebagai ketua pembangkang. Bila dia ketua pembangkang, kat mana pergi undi Tun Mahathir tadi tu? Itu dia punya rumusan. Tapi yang panjang lagi lepas ini. Dia simpan juga tu. Banyak lagi. Okey, tadi apa yang saya faham Saudara Iswadi cakap, dia perlu ada satu usul yang tidak percaya terus kepada Perdana Menteri. Bukanlah satu usul menyokong Langkawi untuk menyatakan Langkawi ini mempunyai undi lebih berbanding Perdana Menteri yang sekarang. Tak apalah, itu dari segi bahasanya, dari segi tata bahasa apa itu, saya leave it put aside. Saya nak terus pada yang berhormat. Okey, sebelum soalan Fahmi yang the next soalan, mungkin saya tambah sikit supaya mungkin Iswadi lepas ni dia punya live tu dia boleh kupas lagi untuk angle yang lebih menarik. Cuma yang saya kongsikan ni, walaupun saya berada dalam majlis presiden, saya rasa perbincangan itu ialah di kalangan pimpinan tertinggi. Aku tak kena surat tunjuk sebab ke apa kalau kupas isu ni? Tak, maksudnya saya tak akan kupas dari sudut pandangan PH lah. Cuma dari sudut pandangan sebagai ahli parlimen. Yang Iswadi mungkin boleh kupas, dan jelas saya pun nak supaya penganalisis di luar ni macam Iswadi yang teliti politik dengan rapat ni sebenarnya membantu supaya kita tahu bahawa sama ada tindakan oleh percaturan politik ni boleh dibaca oleh kawan, musuh ataupun rakyat biasalah. Yang pertama, dalam soal membawa usul dalam parlimen ini, sebenarnya mana-mana ahli parlimen boleh bawa. Dia tak terhad hanya kepada ketua pembangkang, tak terhad hanya kepada Langkawi maupun ketua-ketua parti, malah anyone can actually bring the usul. Cuma usul ini yang dibawa ni memang sangat signifikan lah sebab dia mempertikaikan kedudukan Perdana Menteri lah, the sitting Prime Minister. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi pandangan di kalangan ahli parlimen, terutamanya daripada PH, apabila kita melalui fasa COVID-19 ini, bukan bermaksud kita tak nak menjawab isu politik ni dengan lebih tuntas. Tetapi saya rasa pendekatan yang PH yang bawa, memang kalau tengok Datuk Seri Anwar ni, orang kata dia gila nak jadi Perdana Menteri. Tetapi dari segi FB Live dia tiap-tiap malam, tiap-tiap hari dia menyampaikan tazkirah, dia actually memberi pencerahan kepada rakyat. Sebenarnya dia tak terlalu terikut sangatlah, macam seolah-olah kalau tak jadi Perdana Menteri dia tak boleh berfungsi sebagai seorang ahli parlimen ataupun ketua pembangkang. Tapi kalau kita lihat dari segi pendirian PKR itu sendiri, keadilan lah terutamanya, memang kita menganggap sidang ini COVID-19. Cuma yang mungkin yang saya boleh terus ulas juga, pemahaman kita sebab apabila dimaklumkan oleh Menteri Undang-Undang Taqiyuddin daripada PAS menyebut bahawa
sidang kali ini tiada usul, malah tidak ada sesi soal jawab langsung antara ahli parlimen dan juga menteri. Yang itu yang kalau Izwadi tadi dia cerita daripada sudut politik. Yang mungkin ada betul ada salah, saya tak nak tegur dan itu adalah dia punya pandangannya. Cuma dari sudut teknikal pun yang rakyat kena faham bila masuk sidang parlimen yang mungkin menjawab soalan Fahmi lah. Aku rasa mungkin berkaitan ke tidak dengan soalan parlimen. Bila diumumkan sidang parlimen dipendekkan daripada 14 hari tinggal 1 hari, bermaksud bahawa dan juga ditolak segala jenis soalan kepada menteri, maksudnya sesi soal jawab tu dah terhapus. Yang kedua, kalau kita teliti daripada kenyataan yang dikeluarkan oleh menteri undang-undang, dia sebut bahawa cukup sekadar titah yang di-Pertuan Agong dan dia bagi gambaran seolah-olah tiada perbahasan langsung. Cuma ada 2 perkara yang sini yang mungkin kalau Izwadi boleh tolong bantu lepas ni untuk kupas dari sudut yang lebih luas. Yang pertama, sekiranya persidangan parlimen kali ini dibuat tanpa sebarang sesi, iaitu sesi perbahasan, sesi soal jawab semuanya tak ada, hanya titah yang di-Pertuan Agong. Kita kena sedar bahawa apabila yang di-Pertuan Agong menyampaikan titahnya, semua ahli parlimen dan juga ahli Dewan Negara akan dijemput bersama. Sesi bersama yang di-Pertuan Agong itu bukan sesi Dewan Rakyat. Dia adalah sesi parlimen waktu Agong bertitah, senator pun masuk sekali dan juga ahli-ahli parlimen pun ada bersama. Yang ini akan menimbulkan satu persoalan besar dari segi undang-undang. Perkara tersebut adakah itu persidangan Dewan Rakyat ataupun tidak? Sebab persidangan itu termasuk juga dengan orang bukan ahli parlimen, iaitu senator. Jadi dalam keadaan sekarang ni, government yang mengikut kaedah yang luar biasa, tak mengikut proses demokrasi pilihan raya, dan sekarang ni bila sidang parlimen ditangguh sehingga bulan 4. Sekiranya sesi bersama yang di-Pertuan Agong, kalau kita ada pandangan daripada sudut undang-undang mengatakan bahawa itu bukan adalah sesi Dewan Rakyat, maka ahli Dewan Parlimen, ahli Dewan Rakyat yang pergi ikut serta tak akan dikira masuk Dewan Rakyat. Dan kesannya 6 bulan tu akan lapse. Kalau 6 bulan parlimen tak bersidang, Dewan Rakyat itu tidak bersidang, adakah ahli parlimen tu masih kekal sebagai ahli parlimen ataupun kerajaan itu masih sah? Jadi yang ini saya rasa tak dikupas dengan meluas di luar, tetapi dari segi satu sudut itu sangat bahaya. Yang kedua, sebenarnya bila kita tahu berlaku COVID-19, spekulasi mengatakan bahawa kerajaan perlu membawa usul untuk mendapatkan bajet tambahan ataupun untuk supaya segala jenis tanggungan yang diumumkan dari segi bantuan prihatin dan sebagainya, walaupun sebelum ni kita dengar dia ubah dari segi jenis perbelanjaan dan sebagainya, tapi memang jelas ada keperluan untuk kerajaan minta dana yang lebih daripada parlimen. Tetapi kalau mereka nak masuk tanpa melalui proses Dewan Rakyat yang biasa, di parlimen kita ada standing order, iaitu yang buku biru yang selalu kalau siapa nak mencelah yang tak puas hati ke minta standing order supaya speaker bagi dia jalan, dia nak sebut peraturan mesyuarat. Isunya sekarang, kalau kerajaan nak bawa rang undang-undang tersebut, apa yang akan berlaku sebenarnya? Kerajaan terpaksa gantung peraturan mesyuarat. Sebab kalau ikut peraturan mesyuarat, kita kena ikut dia punya rules. Maksudnya ada notis 14 hari, kena ada sesi soal jawab, lepas tu baru boleh masuk usul. Kemudian kalau perhatikan waktu zaman PH ada menteri Hanifah selalu bangun kita akan minta persidangan ni
tidak ditangguhkan sampai selesai perkara. So semua ni ada dia punya peraturan mesyuarat. Sekarang ini kalau kerajaan nak masuk bawa dia punya undang-undang pembekalan nak minta dana, dia terpaksa langgar semua peraturan mesyuarat yang mana dia tak boleh. Jadi apa yang akan berlaku, yang kita punya bacaan, nak tak nak kerajaan iaitu eksekutif akan minta speaker untuk tangguh peraturan mesyuarat. Maksudnya parlimen nanti terpaksa ketepikan peraturan mesyuarat supaya kerajaan boleh bawa dia punya kaedah dia. Yang ini yang akan kalau dikupas lebih mendalam, kalau saya lagi 1 minit lah, Izwadi dah tak tahan lah tu. Aku tengok Izwadi tak tahan fahami, dia dah sonok lah tu, dia tak payah tanya soalan balik. Okey, kalau saya rujuk kepada kenyataan YB William, dia pakar, dia pun memang peguam. Kalau kita lihat dari segi bolehkah sebuah parlimen itu menggantung peraturan mesyuarat. Bila kita gantung peraturan mesyuarat tu maksudnya kalau contohnya nak bahas ke nak mencelah tak boleh. Peraturan mesyuarat yang buku biru tu tak laku dah. Dah kuasa speaker untuk conduct parlimen as kuasa speaker. Perkara itu pernah berlaku dalam Malaysia. Memang kalau sebelum ini pernah berlaku, tapi untuk kes-kes yang tertentu. Kalau di luar negara sebagai contoh, perkara ini dibolehkan bila terdapat keperluan yang sangat mendesak. Iaitu contohnya parlimen tu dah kehabisan masa. Lebih banyak ada undang-undang yang dia nak bawa, jadi dia terpaksa gantung peraturan mesyuarat supaya usul ataupun RUU itu boleh dibawa masuk. Dan kalau di kaedah negara Australia sebagainya, kalau nak buat pergantungan peraturan mesyuarat ni kena keluar notis supaya ahli parlimen tahu. Tapi sampai sekarang ni saya belum terima sebarang notis. Jadi adakah perkara ini dibolehkan ataupun tidak? So sebenarnya yang ini yang sebenarnya memang banyak perkara yang tak terjawab, sedangkan ekonomi semua sekarang dia dah mula buka. Dulu alasan PKP, tapi sekarang dah dibuka. Cuma sekarang ini saya rasa kerajaan perlu menjawab banyak persoalan, termasuk juga yang saudara Izwadi sebut tu. Saya rasa dia akan umum, kita tak ada usul ataupun kaedah yang biasa dibuat oleh mana-mana kerajaan. Dia akan letak urusan kerajaan dahulu sampai masa bila nak nak bincang usul daripada ahli parlimen yang lain, maaf, sidang dah habis, jumpa lagi untuk sesi akan datang. So sebab tu RUU 355 ni memang UMNO dulu tak nak bagi. Dia dulu Hadi bawa masuk, letak dalam Parti PAS bawa, dia kata RUU 355 nak bahas. Tapi kerajaan ketika itu bawah Datuk Seri Najib Razak tak nak lepas, tak nak bagi. Bila sampai parlimen dah habis. Bila nak masuk je ada RUU lain yang dibawa dahulu. Okey, Kemar kupas benda yang menarik juga tadi. Sama ada Iswadi ada nak komen sikit ataupun ambil sikit kupas sikit isi daripada Kemar Nasir tadi, biar Kemar Nasir tadi. Silakan Kemar. Okay. Itu saya tak habis ulang cerita tadi tu kan, tapi YB pun dah tambah sikit tu, which betul lah, procedure wise itu saya kata tadi. Siapa-siapa sebenarnya ahli parlimen boleh mengemukakan usul. Cuma persoalan dia, adakah usul itu akan dibawa atau tidak. Itu je persoalan dia. Dan usul percaya tadi saya dah bahaskan, saya dah jawab kenapa dia kena tolak. Dan juga saya lebih suka melihat, itu teknikal, saya lebih suka melihat daripada aspek membaca yang maksud tersirat. Kenapa dia kena bawa? Kenapa sekarang dia nak bawa? Dan kenapa dia yang bawa? Itu persoalan-persoalan itu yang kita kena lihat. Sebagai penganalisis kita kena tengok daripada situ untuk kita melihat tindakan, baru kita boleh baca cara fikir dia. Okey, itu yang pertama. Kemudian macam YB kata tadi, even kalau sekiranya usul tu, macam contohnya Tun punya usul tak kena reject. Usul untuk tidak percaya tu tak di reject. Okey. Namun begitu, adakah usul itu akan diutamakan? Itu yang menjadi persoalan dia. Adakah usul itu akan diutamakan, dan lebih-lebih lagi apabila orang kata menteri speaker ataupun menteri undang-undang sendiri kata bahawa tidak ada perbahasan kepada usul. Betul, kalau kita baca peraturan mesyuarat 14 kan, peraturan 14 mengatakan bahawa dia ada steps dia kepada benda ini, standing orders tu kita baca, dia ada steps dia, bacaan agung bertitah, ucapan doa, bla 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 bla, akhirnya menteri sebagainya, dia ada steps kepada itu. So adakah sekarang ini again benda tu menjadi persoalan?
adakah benda ini tidak akan dilakukan? Dan betul kata YB juga kan tadi. Saya menunggu YB dah jawab dah. Notis tu dah keluar belum mengatakan akan ada tidak ada benda itu berlaku. Adakah notis tu ada? And then dalam law, notice is very important. Notice ni sangat penting. Sebab tu saya kata, alamak, kita ceritalah pula kat sini maybe kan. Itu taktik sebenarnya Aku memang nak cedok, nak suruh dia kerajaan sekarang ni. Okay. Kenakan balik kerajaan sekarang ni. So that's the thing. Kita nak kena gunakan formula ni. Sebenarnya kalau kita nak kenakan kerajaan ni, undi tidak percaya. It's not the only way. It's not the only way to do it bagi saya. Okey, tadi saudara Wabi Akmal saya dikupas tentang berkenaan tentang peraturan, apa yang perlu, apa yang tak perlu, dan juga Iswadi jadi kupas berkenaan tentang secara taktikal. Ya. Saya nak masuk luar sikit daripada usul tak percaya tadi. Saya yakin macam saudara Iswadi cakap, ni adalah point untuk game kepada pemilihan bersatu. Di mana sekarang ni, di mana berlakunya Muhyiddin bersama dengan Mukris. Dan perlu ada kerelevanan mereka ni untuk ke depan nak memastikan bahawa mereka ni relevan dalam kalangan hari satu. Apa pandangan saudara Iswadi sekiranya di antara salah satu ni kalah, adakah mereka nak tukar satu parti yang lain ataupun mereka macam mana? Dia punya exit plan mereka ni. Saya tak tahu, saya just ajukan kepada saudara Iswadi, mungkin dia ada pandangan berkenaan tentang hal tu. Silakan. Okey. Ini pandangan saya daripada orang di luar bersatu. Saya bukan berada dalam bersatu, jadi saya tak boleh nak lihat on the grassrootsnya macam mana. Tetapi kita boleh meninjau daripada luar, kita boleh tengok daripada luar. Dia kekuatan bersatu ini sebenarnya bukan pada kekuatan apa kekuatan bersatu. Kalau P. Ramlee kata, apakah kekuatan Hang Tuah? Terletak pada huruf H kan. H lah. T kan. T tukar jadi B je buah. So apa kekuatan bersatu ini? Kekuatan bersatu ini adalah pada nama Tun Mahathir. Kan? Kekuatan bersatu ini adalah pada nama Tun Mahathir. Maksudnya kita kena ingat 2018 nama Tun Mahathir itu yang bila dia menyertai Pakatan Harapan pada waktu itu bersatu itu yang menjadi suatu satu kejutan kepada di kalangan Okey kan lain? Yang mana pada masa itu fanatik kepada Tun Mahathir, swing vote dia. Walaupun tak untuk kita. Soalan utama okey tak? Lain okey? Lain okey. Silakan saudara Iswadi. Unstable. Kejap. Ya. Tengah hangat ni. Hello? Itu lah. Tengah panas ni aku tengok Iswadi freeze pula. Okey. Ke ada orang tengah hack ke apa tu? Fahmi punya line okey? Saya okey. Cumanya saya rasa Iswadi sedang dia ada masalah teknikal kot. Sebab saya rasa dari sini tak ada gambar dia. Mungkin ada perkara yang teknikal. Tak apa, sebelum saudara Iswadi masuk minta Wabi bagi pandang. Okey, Iswadi silakan Iswadi. Baru nak hijack kau. Silakan. Macam masih keras je. Kelap. Okey, tak apa. Nanti saudara Iswadi kalau ada signal tu say hi sikit Okey. YB. Okey ada. Alah, 2 kali dah. Okay, silakan. Hang ni potong steam lah Iswadi. Aku baru nak mencelah. Okey, sila. Sambung YB. Okey, sambung Iswadi. Point tadi saya kata, sebab itu kalau kita tengok apa relevansi dia sekarang berbanding dengan semua, ada benda kita nak jual. Kepada orang ada benda kita nak jual Islamnya. UMNO nak jual Melayunya. So sekarang ni bersatu nak jual apa? Itu yang utamanya. So saya tengok relevansi tu tak ada dan daripada situ nanti dia akan menghadapi masalah. Okey, saya cut kat situ dulu sebab saya punya internet ni agak tak stable. So
Itu saya hang kat situ dulu. Okey, hang kat situ. Okey, saya nak terus kepada YB sendiri ya. Dengan situasi sekarang ni, pemuda Pakatan Harapan bagaimana YB sendiri melihat perkara ini dalam situasi politik yang agak tak menentu ni? Bagaimana YB nampak apa yang harus dilaksanakan dan dibuat, dan mungkin apa idea dan hala tuju YB sendiri dalam Pakatan Harapan, khususnya dalam pemuda YB? Silakan. Okey. Saya rasa kalau nak jawab soalan sebegini, saya kembali kepada asas lah. Parti yang kita ada ni sebenarnya merupakan gabungan ataupun gagasan idealisme lah. Macam paling mudah. Walaupun orang tu mungkin bukan dalam UMNO, tapi dia punya Melayu tu pekat, kita tahu dia akan undi UMNO sebagai contoh, sebab gagasan itu boleh terkait ataupun membawa idealisme yang dia percayalah. Jadi dalam keadaan kita sekarang ni, saya masih percaya ataupun yakin kalau untuk keadilan kekal relevan, idealisme keadilan itu kena pertahankan. Cuba bayangkan kalau keadilan ini ada sebuah parti yang mengangkat soal keadilan itu sendirilah, soal multiracial, soal menjaga mereka yang ditindas dan sebagainya, tapi bertukar kepada parti yang mungkin pro kepada kapitalis sebagai contoh, maka dari segi asas idealisme itu akan lari. Jadi sebab itu untuk pandangan saya bagi Angkatan Muda Keadilan, kita kena pertahankan idealisme kita itu. Dan macam mana keadaan kerajaan akan dibentuk, saya sebut tadi ada dua idealism yang sangat besar, iaitu satu idealisme keadilan, demokrasi, yang lebih pro rakyat, iaitu Pakatan Harapan. Kemudian satu lagi gagasan pemikiran yang kata sebut tadi, macam Iswadi punya ayat, dia kata menjual agama dan bangsa, yang ini akan terus menggunakan sentimen tersebutlah. Tetapi dalam keadaan kita nak run the country, pandangan saya keadilan PKR pemuda itu sendiri kena ada asas perjuangan yang kukuh. Tak kisah you berada dalam posisi kerajaan maupun pembangkang, kita tak boleh lari daripada soalan pokok, iaitu hala tuju kita tu macam mana. Jadi untuk pihak AMK, memang saya sering ingatkan teman-teman, kawan-kawan, tak kira kita sama ada dulu dalam kerajaan ataupun sekarang ni dalam pembangkang, kita tak boleh berubah dalam soal memperjuangkan nasib rakyat kebanyakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Saudara Fahmi tengok peranan kita, adakah kita nak kekal pembangkang selama-lamanya ke tidak? Kalau kita lihat adakah kita nak tunggu PRU 15 hanya baru lepas itu baru fikir sebagai kerajaan pun mungkin kita tidak tahu apa yang akan berlaku. Sebab saya nak sebut kat sini yang kawan-kawan kena ingat, untuk kerajaan di bawah Tan Sri Mahyudin untuk melalui proses dalam memimpin negara ni, dia akan cukup takut nak masuk parlimen sebab angka itu terlalu dekat. Sebagai contohlah, orang kata macam-macam, swing sana swing sini, tapi kalau Pakatan Harapan itu sendiri kekal 92 campur lagi dengan warisan 10 dan juga dengan kelompok daripada Tun Mahathir lagi 5, kita ada dalam 106, 107 dan ada beberapa orang yang kita tak tahu identiti mereka ini sokongan sama ada kepada Perikatan ataupun kepada Pakatan Harapan. Tetapi bayangkan, bila kalau Pakatan Harapan ni ada 108, 109 ahli parlimen yang bersama, setiap kali kerajaan nak luluskan undang-undang, mereka perlu mendapatkan simple majority. You nak dapatkan simple majority 108, sedangkan majority kerajaan tu perlukan 112. Memang tiap-tiap kali nak bentangkan RUU, memang Perdana Menteri tak boleh pergi mana. The whole cabinet has to be there. Dulu dia ketawakan, Pakatan Harapan ni tak ada dalam parlimen apa semua. Sekarang ni kalau kita nak tengok, setiap kali rang undang-undang dibawa, bagi saya Pakatan Harapan tak perlu nak challenge semua RUU. Ada RUU yang baik. Contohnya kita nak akta yang perlindungan kanak-kanak untuk yang underage marriage dan sebagainya. Kalau dibawa usul dalam parlimen, kalau usul itu memenuhi syarat dan nilai kita pun sokong, tak ada masalah. Tapi kalau soal perkara-perkara yang lain, setiap kali nak masuk nak mengundi,
kerajaan itu kalau undian terhadap RUU yang ada implikasi keuangan, kalau tak lulus, maksudnya government is actually shut down. Sebab you tak boleh nak memproses pembekalan tersebut, tak boleh nak keluarkan duit tersebut, government is shut down sebenarnya. Jadi yang ini kalau kita lihat peranan kita, adakah kita nak terus mencari angka semata-mata? Saya tak setuju. Bagi saya, peranan Pakatan Harapan ni bukan mencari angka. Engkau ataupun kita lah, ini bahasa kasar pula, bahasa orang muda. Tapi kalau kita sendiri ni, kita kena cari kekuatan kita, iaitu prinsip yang kita nak bawa, macam mana gagasan PH ni yang kita nak ketengahkan, nak seperti kalau bahasa Iswadi tadi, bila sebut nak menjual. Bagi saya PH ni nak jual apa dengan rakyat? You nak jual seolah-olah kita boleh jadi kerajaan, boleh jadi, tak cukup. Bagi saya apa yang kita kena jual balik ni, tengok balik bila kita sebut reformasi tu apa sebenarnya. Orang nak tengok balik, kita dah lost dalam tempoh 2-3 bulan ini di bawah Perikatan Nasional. Kita kena tengok balik. Bila kita dah kuat, bila kita ada prinsip, mereka yang atas pagar ni, kejap nak sokong perikatan, sekejap nak masuk pakatan. Benda ni last-last dia akan tengok, kalau aku sokong tim yang boleh dapat segala jenis habuan sekarang, tapi kau akan kalah, rakyat tolak mereka yang sebenarnya bolot harta, bolot kedudukan, dia tolak mereka, baik aku join Pakatan Harapan, paling kurang orang sokong. So bagi saya peringatan kepada teman-teman, termasuk peringkat pemuda, termasuk peringkat yang senior juga, the way we move forward selepas ini, kuatkan balik kita punya kekuatan itu sendiri, iaitu idealisme yang kita angkat selama ini yang pro rakyat ni, tolong betul-betul bagi penekanan, dan biar orang rasa yang you ni ikhlas, you nak tolong orang, bukannya you semata-mata nak berebut jawatan, bila dah jadi balik, katakanlah rezeki dah macam mana perikatan masuk gaung balik. Kita nak buat baik perangai yang menteri yang mungkin ialah tak peka dengan keadaan semasa ataupun yang dilihat angkuh dan sebagainya. Yang ini kita kena elakkan. Okay. So itu yang saya pandangan saya lah. Yeah. Saya jelas berkenaan tentang apa yang Wabi bawa tu. Saya terus kepada 2-3 soalan lagi yang rasa jauh sikit. Tadi kita bincang tentang keadaan situasi sehari 2 hari ni yang berlaku. Tapi saya nampak view dalam bukan view dah lah, maksudnya saya punya kepala otak saya ni, macam mana situasi dalam pilihan raya ke-15 nanti. Saya nak tanya kepada saudara Iswardi ni. Sebab kalau kita tengok baru kemarin tadi pagi kot kita ada berita sedih di mana Adun Chini meninggal dunia. So mungkin akan ada berlaku pilihan raya. So bagaimana situasi pilihan raya ni akan berlaku dalam keadaan COVID-19 tersebut. So macam mana berlaku situasi pilihan raya tu. Itu antara soalan yang saya nak bagi. So cumanya the main question adalah dalam pilihan raya ke-15 ini adakah berlaku 1 versus 1, 3 penyuru ataupun banyak penyuru, ataupun siapa yang orang yang ketiga, orang yang keempat, orang yang kelima, dan bagaimana situasi di kawasan Melayu mix dan juga kawasan Chinese dan juga Indian ni. Bagaimana Iswadi nampak ni? Dan juga adakah berlaku pertindihan kerusi antara UMNO PAS Bersatu ataupun Bersatu ditendang keluar oleh Muafakat Nasional ni? Kupas dalam sikit, tak nak ringkas-ringkas dalam sikit. Okey, silakan. Okey. Dia kalau satu lagi soalan ni, dia live yang panjang ni. Tapi kalau kita simpulkan macam ni sebenarnya, dia dynamic of politik dekat Malaysia ni, kita melihat bahawa apabila semua merasakan dia champion kepada sesuatu. Namun begitu, kalau kita lihat matlamat sebenarnya, dia kebanyakan mereka yang kononnya champion kepada agama, kepada bangsa ni, matlamat dia bukan pada bangsa, pada agama. Saya sebut dalam live saya kata bahawa itu hanya produk dia nak jual kepada orang. Objektif utama dia adalah keuntungan. Keuntungan dia bentuk apa? Bentuk pangkat, bentuk darjat, bentuk projek, bentuk pengurusi JLC, benda-benda macam tu yang menjadi matlamat dia. Dia jual agama, dia jual pangkat, dia jual agama, dia jual bangsa hanya sekadar untuk orang nak undi dia. Okey, jadi kalau kita menyentuh dalam isu itu yang saya kata, jadi satu untuk kita nak nilai dalam
dalam PRK Cini ni dia agak dekat. Bagi saya tak mustahil benda tu berlaku lepas haraya. Dan masa tu insyaAllah COVID pun tak ada lagi dah. Dan mungkin kita tak ada PKP dah. Tetapi kalau kita nak tinjau daripada situ, dia satu yang menarik juga. Sebab kalau tak silap saya, yang menang tu UMNO dan calon yang bertanding sebelum itu adalah daripada parti PKR ke ataupun Bersatu? Bersatu. Keadilan. Bersatu kan? Bersatu. Dia Bersatu. Mana? Bersatu. Logo dulu Sini, semua bertanding sini. logo Logo PKR. semua Betul lah. Keadilan. Baca keadilan. Saya baca keadilan. yes. Okay. So point saya adalah siapa nak bertanding kat situ? Okay. Cini ni adalah satu test, a test bed untuk Perikatan Nasional ni. Siapa nak bertanding kat situ? Nak letak UMNO ataupun nak letak Bersatu? Ataupun nak letak PAS? Sebab kalau kita tengok calon kedua terbesar yang menang dalam Cini adalah PAS. Kan? UMNO BN yang pertama, kemudian PAS, kemudian Bersatu. So yang mana satu yang dia nak letak? Okey, kemudian mungkinlah dalam keadaan kita dah jadi kerajaan, dia orang jadi kerajaan, dia kata tak apa, kami bagi laluan kepada UMNO untuk bertanding. Fine, UMNO akan bertanding, let's say PKR letak calon, dan itu pun bukanlah kawasan kita walaupun kita pernah menang kalau tak silap tahun 99 dulu. Namun begitu itu bukanlah tempat yang kita kata kita boleh menang. Namun dia itu bukan satu ujian kata kalau kita kalah pun mengatakan bahawa dah habis kita kena tolak rakyat. Okey. Poin saya adalah bila kita tengok PRU 15. Now, kita dah tahu UMNO sendiri kata bahawa perkahwinan mereka ini adalah nikah mut'ah. Perkahwinan ini adalah nikah mut'ah, nikah kontrak. Sekadar untuk menelampiaskan nafsu mereka. Tak kahwin pula. Bersekedudukan. Dia tak mengaku dalam PN sekarang ni. Tak mengaku pula berkahwin. Dia duduk hotel. Bila dia nak datang, dia datang. Dia nak balik, dia nak balik. So hanya untuk menelampiaskan nafsu dia. Itu bahasa saya. YB tak boleh cakap macam tu. So akhirnya bila PRU 15 kita persoalan utama, UMNO akan lawan Bersatu. Dan kita tahu kerusi Bersatu stable pula internet saya. Tapi kerusi Bersatu adalah kerusi UMNO dan mereka akan head logging masa itu. So bagi saya nampak akan ada berlaku paling kurang minima 3 penjuru, iaitu Pakatan Harapan, geng-geng Bersatu dan Sikitul yang akan buat satu gabungan yang lain, kemudian Mufakat Nasional dan Barisan Nasional yang mungkin bergabung yang lain. Namun begitu saya interested nak tahu PAS. PAS sekarang ni dia masih lagi bermain teka-teki, dia macam anak dara yang tak nak bagi tahu keputusan dia ke mana. So dia tak check up dia bersama dengan UMNO lagi. Dulu punyalah cerita bersama dengan UMNO. Tapi sebab yang bagi dia makan sekarang ni adalah Muhyiddin. Bersatu. Macam mana sekarang ni? Yang bagi aku makan Muhyiddin. So aku nak bersama Muhyiddin ke aku nak bersama dengan UMNO? So cerita kalau perasan PAS tak nyata pun. Kami bersama dengan PN ke tak bersama dengan PN. Tak cakap. Yang cakap UMNO. PAS senyap. Jadi kalau kita baca dalam keadaan tersebut, seolah-olah even sebab tu ada daripada sahabat amanah tanya, kalau you rasa kita ada kekuatan tak? Kalau rasa tak ada kekuatan, buat esok kita buat pilihan raya, kita tengok. Bukan sebab kita kata kita kuat, tak. Sebab kita tahu daripada kedudukan mereka berada dalam on this, boleh cerita. Kita kata, kita dulu nak bahagi kerusi masa PRU 14, punyalah pening kepala. Betul Abi Bayangkan kalau dia orang nak bagi kerusi macam mana. Itu poin saya. So maknanya saya nampak dalam PRK Don Cini ni maknanya Bersatu dah kena tendang daripada, maksudnya Bersatu ni kena tendang dengan UMNO lah. Dan kita Pakatan Harapan akan menggunakan logo kita untuk bertanding di situlah. Betul tak maksud saya begitu? Yes, betul. Saya rasa YB Ekmar boleh kupas sikit tak berkenaan tentang hal ni? Bagaimana ramalan YB dalam PRU ke-15 seperti Saudara Iswadi cakap tadi, akan berlaku pertemuan di antara Bersatu dan harinya ada 3 kelompok lah kan. So macam mana Saudara Kemal, YB Kemal sendiri boleh boleh kupas sikit hal ni? Baik, saya lah dari segi data tu mungkin saya tak ada data yang terkini lah. Kalau dulu sebelum PRU 14 memang kita banyak bergantung dengan maklumat yang disediakan oleh saudara Rafizi lah, in that sense of bacaan, sokongan dan juga strategi pilihan raya. He is one of the best lah yang kita ada. Cuma kalau kita lihat lah dari segi pandangan umum, sebelum dan semasa berlakunya peralihan kepada Perikatan Nasional
bila dia ambil alih kerajaan secara mendadak tersebut, ketika itu mereka berada dalam keadaan yang agak selesa, iaitu sokongan terutamanya di kalangan pengundi Melayu ni memang seronok. Maksudnya seolah-olah akhirnya kita dapat bentuk kerajaan Melayu Islam. Walaupun dulu saya rasa Tun Mahathir tu orang Melayu juga, tapi orang Islam juga, tapi dari segi apa yang berlaku dalam tempoh PKP ini, iaitu bila berlaku satu krisis, malah perkara ini sangat mudah sebab krisis ini tumpuan hanya untuk mengatasi perkara tersebut. Malah bila dibuat PKP, itu je satu isu. Jadi bila sepanjang tempoh tak sampai 2 bulan ini, bacaan saya, ini kerajaan Melayu profesional yang ditubuhkan. Dia ambil beberapa 2-3 orang yang dia angkat sebagai senator untuk pegang jawatan menteri, tapi rupanya profesional, memang profesional, tapi daripada jaga rakyat, menteri tersebut lebih peka untuk jaga bankers. So yang ini yang saya rasa akan mula memudarkan harapan ataupun semangat orang yang menganggap seolah-olah kalau diberikan kepada UMNO ini kerajaan lebih stabil dan sebagainya. Saya lihat memang tak stabil. Dia bergaduh lebih teruk daripada Pakatan Harapan, mengata orang paku dulang sepih tu. Tapi dia mengata orang dia yang lebih lah. Kemudian yang kedua, dari segi idea untuk dia bergerak selepas ini, ekonomi akan teruk. Yang kita perlukan ini bukannya hanya sentimen semangat perkauman semata-mata yang untuk angkat sokongan, tapi sekarang ni isunya ekonomi. Jadi bila Menteri Kewangan dah fumble dari soal moratorium tempoh hari, lepas ini kita tak boleh nak letak kepercayaan sama ada mereka ni boleh bawa ke mana. Itu senario sekarang. Jadi kalau PRU 15 kita tak tahu, mungkin berlaku tahun ini bila keadaan politik yang tak ada kesudahan, mungkin tak nak terpaksa. Kita tak tahu siapa boleh jadi kerajaan apa semua, mungkin terpaksa dibubarkan. Tapi bagi saya, demi keadaan COVID-19 dan sebagainya, kita memang kalau boleh nak elakkan perkara itu berlaku. Dan juga mungkin pilihan raya ini akan drag sampai ke penghujung tempoh 2023. Tapi bacaan daripada Izwadi tadi yang saya sebenarnya agak nampak ada asasnya, iaitu akan berlaku 3 kelompok, iaitu kelompok Pakatan Harapan, kelompok UMNO PAS, yang PAS pun tak tahu dia nak ke mana, dan kemudian kelompok Kitol dan juga Bersatu yang lain lah yang bersama-sama dalam agenda perkhianatan ini. Jadi kalau kita lihat, undi yang akan masuk dalam pilihan raya ini akan pecah 3 juga. Pecah 3, bila pecah, berlaku perpecahan undi 3, 4 dan sebagainya. Yang akan dapat laba yang menguntungkan adalah Pakatan Harapan. Walaupun orang akan kata macam-macam, Pakatan Harapan ni kamu bergaduh lah dan sebagainya. Sebenarnya dari segi percaturan ataupun dari segi pengfokusan mereka itu di kawasan akar umbi ini agak teratur. Dan sebab kesefahaman itu dah dibentuk bukan 2 tahun tapi 20 tahun. Yang ini the original Pakatan Rakyat dan juga sebelum ini Barisan Alternatif. Jadi tak ada lagi pertindihan dari segi perubahan, dan saya harap benda itu tak akan berulang lah, episod yang sangat memerikkan. Jadi yang ini kalau dari segi asasnya memang 50-50, saya tak nak mendabik dada dan mengatakan Pakatan Harapan akan kembali sebagai kerajaan. Saya rasa peluang itu ada, tapi sangat-sangat mencabar. Kena menang balik dari segi sokongan, terutamanya bila kelompok Bersatu itu dah meninggalkan Pakatan Harapan. This is the group yang you have to win back. Maksudnya bukan daripada orang yang sama, tapi maksudnya macam mana nak menampung sokongan kepada kawasan tersebut. Tapi saya percaya kalau Izwadi pun boleh setuju ataupun tidak, sebenarnya keadilan tak payah tengok jauh. Kursi-kursi yang mereka khianat ni keadilan boleh menang balik. Yang seolah-olah macam kita rasa macam mana Pakatan Harapan nak masuk pilihan raya. Kursi-kursi yang mereka khianat ini bukan kursi peribadi milik mereka. Ini adalah kursi yang dimenangi atas dasar parti keadilan. Jadi kalau sebagai contoh nak memenangi balik Indra Mahkota, saya rasa memang boleh menang. Mungkin Datuk Saifuddin Abdullah rasa selesa sebab dia lompat berapa banyak parti dia lompat. Kerja kat bawah mungkin dia tak buat fokus kat sana. Tapi saya yakin bahawa yang memenangkan kursi di Indra Mahkota, saya dah turun sebelum PKP, memang orang akar umbi. Segamat ni kursi PKR.
Datuk Seri Edmund tu bukannya duduk di Seramat dan sebagainya. Maksudnya kita ada peluang. Dan juga di kerusi Batu Pahat ni kerusi PKR. Dulu yang jadi ahli parlimen situ orang lain. Datuk Rashid ni daripada Penang, Fahmi jangan lupa orang Penang jangan tak nak mengaku pula. Daripada Penang boleh bawa balik ke Johor, boleh dia menang asal di daripada Johor. Bukan sebab Dia asal Johor. Ya, asal tu aku rasa Iswadi pun boleh mengaku mana-mana. Tapi maksudnya kursi tak yang cerita jauh lagi. Saya tak nak percaturan yang terlalu advance yang Iswadi dia sukalah. Dia akan tengok dia punya penganalisis. Saya mudah je. Si fairnya keadilan dulu menang 50. Kianat berlaku kita hilang 10. Boleh kita menang balik 10 ni? Boleh menang. Jadi kalau kita menang 10 balik, sebenarnya Pakatan Harapan dah ada majoriti. Sebab itu, bagi saya lah, keadilan ni memang tak akan maafkan pengkhianat ni. Sebab disebabkan tindakan mereka ni lah kita hilang. Sedangkan kita boleh bentuk kerajaan tanpa dokongan yang pihak yang bukan-bukan lah yang nak ambil peluang dan sebagainya. Jadi PRU 15 ini merupakan satu dari segi politiknya ada peluang. Cuma saya nak ingatkan lagi kepada orang keadilan, kepada orang Pakatan Harapan, jangan sibuk soal angka, sibuk soal kerja, sibuk soal macam mana you nak kuatkan balik you punya jentera, kuatkan balik you punya perjuangan rakyat itu. InsyaAllah rakyat akan kembali dan kita akan dapat mandat yang kita nyatakan sebelum inilah. Okey, terima kasih kepada Wabi. Tadi sebelum kita ada live tadi, Saudara Iswadi ada cakap nak kupas sikit tentang isu Felda. Katanya hutang Felda ni bakal dipindahkan kepada bank komersial. Tapi berita ni lebih kurang dalam 24 April. Mungkin Saudara Iswadi kupas sikit sebelum boleh diambil oleh penganalisis politik yang lain. Silakan Saudara Iswadi. Okey, kita kena ingat berdasarkan kepada kenyataan Felda pada bulan Februari tahun ini, bahawa hutang Felda ada lebih kurang 7.5 bilion. Hutang peneroka kepada Felda ada lebih kurang 7.5 bilion. Jadi hutang-hutang ini sebenarnya antara janji kita dahulu untuk kita nak at least buat sesuatu. Buat sesuatu, kita kena lakukan sesuatu. Dan kalau kita tengok dalam manifesto kita ada. Namun begitu, siapakah Menteri Ekonomi yang menjaga Felda pada waktu itu? Kita tahu saudara Azmin Ali, kan? Jadi dan kita menjadi makian Felda disebabkan oleh pada masa itu ketidakmampuan kita, bukan kita, saya specifically kata ketidakmampuan Azmin Ali mengendalikan Felda. Dia sibuk nak ikut Mahathir pergi ke luar negara. Sampai dia lupa sebenarnya Felda itu adalah tanggungjawab dia. Dan akhirnya apa yang berlaku pada 29 hari bulan April baru-baru ini, bulan lepas, Felda telah menyatakan satu kenyataan akhbar bahawa berkemungkinan tengah dalam perancangan, ini belum confirm lagi, bahawa mereka akan liquidatekan, maksudnya akan alihkan hutang tersebut kepada bank-bank komersial, keuangan komersial yang akan kena tanggung hutang. Nah, apa beza dia? Kita tahu sendiri kan, bank komersial ni macam mana cara dia nak melunaskan hutang berbanding dengan Felda. Mungkin kalau kerajaan ni kita mesti ada toleransi. Bank bukan masalah, dia tak ada toleransi, tetapi dia ada undang-undang, dia ada peraturan, dia punya lapse time dan dia bukan manusia yang kira dia komputer. Walaupun Felda pun komputer kira juga. Namun begitu, Felda ini adalah satu agensi yang disandarkan oleh kerajaan. Jadi sifat kemanusiaan itu ada. Bank dia bukan kata tak ada kemanusiaan, tetapi sandaran utama dia ada kapitalis. So kita tengok kat situ nanti, for the last 50-60 years, Felda sekarang ini dah dijaga dengan baik, dibentuk dengan baik, dan dibuat dengan baik. Tapi sekarang ini, dalam keadaan sekarang ini, kita meletakkan Felda dan juga peneroka di dalam risiko. Yang kedua, yang pertama dulu bila kita buat FGV. Sekarang ini, the second one yang kita nak buat ni adalah di mana kita nak letakkan pula mereka dalam risiko berkemungkinan, ini tak mustahil lah, sehingga mereka secrease, sehingga mereka di bankruptkan, sehingga mereka dianggap di blacklistkan oleh agensi-agensi keuangan. So apa nak jadi dengan kerajaan kita? Dan alasannya adalah kerana again, it's all bottom line. Bottom line maksudnya profit and loss, cash flow, sebab duit tak cukup. So bagi saya itu adalah unfair dan kerajaan kena address benda ni dan kena pastikan bahawa Felda ini adalah antara agensi yang jangan kita try to commercializekan macam tu sekali. Sudahlah cukup kita buat dia jadi FGV dulu. Itu satu failure yang paling teruk. Sekarang ini kita nak commercializekan pula hutang dia. Bagi saya itu adalah satu benda yang
sangat-sangat menyusahkan rakyat nanti, terutama penduduk Keveldang. Okey, terima kasih Saudara Iswadi. Saya tadi ada bagi tahu kepada kita punya rakan di balik tabir untuk mengambil satu soalan daripada kawan-kawan yang komen tu. Tak aci lah, tak adil kalau mereka ni tak diberi peluang untuk tanya soalan kepada panelis kan. So selepas Wabi Akmal Nasir bercakap nanti, saya nak minta bantu daripada kawan kita Saudara Izmi ataupun Azfar untuk dapatkan 1-2 soalan kepada Saudara Iswadi dan juga Saudara Akmal Nasir berkenaan tentang hal tersebut. Sebelum saya pergi ke soalan daripada floor ni, saya nak tanya soalan satu kepada Wabi Akmal Nasir. Saya tengok Twitter berkenaan tentang pengagihan JLC. Ini agak menarik. Di mana pelabuhan-pelabuhan pengarah-pengarah ke ataupun board of director, saya tak ingat dia punya tema. Pelabuhan-pelabuhan yang berada di Kelang, di Pulau Pinang dan Melaka, ketiga-tiga ni dianugerahkan kepada individu daripada MCA. Dan saya anggap benda ni agak bukanlah saya kata kita nak ada sentimen perkauman, tapi kalau tengok bagaimana di Qatar, saya nak kata Qatar ni orang kata kat sana banyak minyak, maju disebabkan minyak, tapi sebenarnya di sebalik kemajuan Qatar ni adalah berkenaan tentang pelabuhan yang strategik dan juga bagaimana mereka manage pelabuhan tersebut. Tapi bagaimana kerajaan yang kononnya dianggap sebagai Melayu Islam menghadiahkan kepada ketiga-tiga pelabuhan ni kepada kaum daripada MCA sendiri. So adakah kita tak nampak strategi ekonomi dan pelaburan ataupun bagaimana Saudara Akmal Nasir boleh kupas? Kata kerajaan Melayu Islam ni, silakan. Boleh tak kami? Okey. Jadi kalau nak ulas, yalah, sekiranya yang dilaporkan malah benda ini memang yang berlaku dalam keadaan satu dibuat secara senyap-senyap. Kita semua tersangkut dekat rumah PKP, tetapi yang berlaku adalah lantikan-lantikan ini diutamakan. Sedangkan banyak lagi perkara lain yang perlu ditumpukan. Yang mana kalau kita lihat perspektif yang Fahmi bawa ini patut yang menjadi pertikaian di kalangan pendukung UMNO dengan PAS. Sebab mereka ini adalah yang selama ni membawa sentimen Melayu Islam. Kalau kita tengok dari segi sentimen Melayu Islam itu, ini yang dijaja dijual di luar, tetapi dari segi pelaksanaannya sebenarnya tiada asas dalam soal undang-undang ataupun pentadbiran negara. Saya sebenarnya kalau nak letakkan frame sebagai contoh, kenapa kalau dari segi mereka yang diletakkan di pelabuhan ni semua orang Cina, saya rasa itu akan masuk dalam argumen orang PAS. Jadi kita dan saya rasa kawan-kawan pun nak menyakat lah, sebab selama ni mereka kata orang PAS ni adalah yang mendukung kerajaan Melayu profesional dan sebagainya, tapi akhirnya mereka ini sebenarnya diketepikan dan orang bukan Melayu yang diambil. So saya tak nak terjebak dengan sentimen perkauman, tetapi yang saya sebenarnya agak terkejut ataupun yang sebenarnya akan menjadi garisan yang agak luas, pembahagian dari soal GLC, dan saya risau juga kontrak. Sebabnya kata kalau tengok Datuk Seri Najib, dia ada sebut dekat Facebook dia, malah digambarkan seolah-olah ketua pemuda PKR ni kena sekolahkan dengan dia. Bila saya petikaikan soal SPRM masuk untuk buat siasatan terhadap kes penyelewengan yang melibatkan kes direct nego yang melibatkan 30 juta ringgit. Yang ini kalau kita lihat kalau dari soal transparansi dan accountability itu, bila yang lantik kamu menteri adalah MCA, yang diangkat untuk pegang JLC ni pun orang-orang kamu, ini memang tak ada accountability ni. Maksudnya dari segi pembahagian susul galur kuasa itu, maksudnya kalau itu adalah di kalangan menterinya MCA, orang MCA dapat. Kalau kita siasat dengan lebih lanjut, saya percaya untuk jawatan-jawatan yang lain bawah GLC, bawah kementerian yang lain,
dia ikut kepala menteri itulah. Dia bukannya soal nak pilih siapa yang paling layak. Dia soalnya siapa yang patut dapat habuan. Kalau kita lihat dulu lantikan yang pergi sebagai duta khas berstatuskan menteri, orang PAS berseronok, Datuk Seri Hadi pergi hantar ke Timur Tengah sebagai duta. Dan lepas tu memang kita dah dengar senyap. Maksudnya orang PAS dah senyap langsung, tak ada bercakap soal politik ni. Macam saya rasa dia dah puas. Seolah-olah mungkin yang dijual di bawah di kalangan pendukung mereka, Datuk Seri Hadi ni lebih tinggi daripada Menteri Kanan. Menteri Kanan kena buat kerja. Datuk Seri Hadi Awang ni dia jadi menteri, status menteri, tapi dia hanya pergi Timur Tengah bila diarahkan. So kalau tak diarahkan, dia tak payah buat apalah dekat Timur Tengah tu. Tapi yang lebih saya rasa memilukan bila individu yang menolak jawatan timbalan menteri sebenarnya boleh bagin pula dilantik sebagai duta khas juga ke negara China. Yang mana kalau kita lihat semua perkara ini adalah soal pembahagian ataupun nak meredakan perebutan jawatan dan kuasa. Jadi apa yang berlaku saya boleh bayangkan di kalangan penyokong parti macam MCA sebagai contoh, pasti mereka akan tanya apa MCA dapat. You nak duduk bersama dengan PAS ni. Dulu kita dah tak nak tolak PAS dan sebagainya, tak boleh terima. Tapi sekarang you bentuk kerajaan, jadi nak meredakan orang yang bising lah kot. Mereka yang selalu pertikaikan kedudukan MCA bersama dengan PAS dengan bersatu, nak redakan dapatlah jawatan. Jadi bagi saya lebih risau bahawa yang pertama, pembahagian ini adalah untuk menutup soal politik. Untuk mereka yang mungkin tidak selesa, tak dapat jawatan dan sebagainya. Tapi yang kedua yang saya risaukan, lantikan ini langsung tak ada pertimbangan soal kelayakan dan juga kebolehan. You pegang pelabuhan itu seolah-olah you ni ada pakar-pakaran, tapi semuanya adalah atas dasar politik yang bagi saya bukan nak kata orang politik langsung tak boleh. Saya mungkin berpandangan yang berbeza. Kalau dia betul layak, then by all means. Tapi bila dilantik tu memang sekelompok yang sama letak kat situ. Jadi bagi saya nampak kepincangan soal agihan kuasa itulah dalam kerajaan sekarang ni. Okey, terima kasih kepada Wabi Kamal. Saya rasa sesi sembang-sembang di antara kita ni pun sudah ke fasa yang habis. Bukan maksudnya habis lah, ke fasa yang seterusnya. Saya rasa tak adil kalau kita tak adil kalau kita tak ambil pandangan dan soalan daripada rakan-rakan yang berada di Facebook tersebut. So saya minta bantuan. 2-3 soalan. Saya nak minta saudara Iswadi ni untuk komen sikit. Berkenaan tentang e-wallet 30 ni. Minta saudara Iswadi komen sikit. Ingat ni bantuan. So mungkin saudara Iswadi boleh komen sikit supaya mereka ni puas hati lah sikit dapat jawapan daripada ahli panelis. Silakan. Tu kata adik Azmin Ali. Kau sekolah tak? SPM lepas tak? Siapa adik Azmin Ali? Kau sekolah ke tak? Adik abang dia. Kau sekolah ke tak? Faham. SPM kau lepas ke tak? SPM kau lepas ke tak? SRP ambil tak? Tu kata. Masalah dia nak compare. Dia nak compare buah apple dengan buah ciku. Kan? Bila dia kata, aku ada hari tu aku dapat buah apple, dia kata. Rasa dia macam ni, warna dia macam ni. Lepas tu bila sampai hari yang seterusnya, kita bagi dia buah ciku. Dia kata, ini apa pasal buah ni rasa lain? Sepatutnya buah ni macam ni. Kita kena faham, e-wallet itu adalah untuk menggalakkan orang untuk buka akaun, gunakan akaun e-dagang, e-wallet lah, e-wallet punya akaun. Itu tujuan dia. Penggunaan akaun tersebut. Dan pada masa itu bukan bantuan COVID. Itu saya kata, kau sekolah ke tak? SPM habis ke tak? So nak comparekan apple to orange, apple to ciku, dia benda yang bodoh lah jadinya. Now, kalau sekarang ini pun katakanlah Pakatan Harapan jadi kerajaan, Pakatan Harapan akan bagi dana, akan bagi handouts, akan bagi stimulus yang lain. Tak ada kena-mengena dengan e-wallet RM30. Itulah saya kata, nak berhujah. Dia orang sebenarnya macam ni. Dia tahu isu ni, dia faham. Cuma dia tak ada hujah dah.
So balik-balik hujah dia, kau kadam DAP, e-wallet RM30. Kau kadam DAP, e-wallet RM30. So jadi orang-orang macam ni, kalau dia terus argument tu pada saya, e-wallet RM30, e-wallet RM30. Saya punya jawapan simple je, kau sekolah tak? Kau SPM habis tak? SPM lulus ke tak? Itu je jawapan. Sebab nak jawab secara berilmiah. Orang macam ni tak boleh nak jawab secara berilmiah. Kalau kita kemukakan fakta dengan itu, dengan ini, dia tak akan jadi benda tu. Okay. Kan dah kena sekolahkan dengan Izwadi. Dalam satu komen tadi ada bagi tahu. Mungkin saya akan tanya kepada Wabi Kamal lah. Sekiranya berlaku ada sesi soal jawab dan sebagainya, apa akan berlaku sekiranya berlaku sesi soal jawab dalam parlimen kali ini? Adakah terbatal ke apa ke? Mungkin Saudara Akmal boleh kupas sikit daripada angle ahli parlimen. Silakan Wabi. Itulah yang seperti yang dijelaskan oleh Menteri Undang-Undang, maksudnya persidangan itu memang hanya 1 hari. Dan pemahaman yang kita dapat gambaran daripada perbincangan dan juga pemakluman sama ada rasmi dan tidak rasmi, maksudnya ada 2 pilihan, sama ada persidangan kali ini hanya untuk mendengar titah Yang di-Pertuan Agong, ataupun ada kita dengar yang dibawa masuk RUU pembekalan supaya dana yang kerajaan umumkan sebelum ini boleh dapatlah daripada perkantung negara. Cuma kalau nak soal apa yang akan berlaku untuk RUU dibawa masuk ke dalam parlimen, dia ada 2-3 kali bacaan. Dia bukannya terus bawa masuk bahas, tidak. Dia selalunya sebelum sesuatu RUU itu dibawa, dia akan bawa untuk bacaan kali pertama. Bacaan kali pertama ini menteri akan terangkan segala-galanya lah yang berkaitan dengan RUU tersebut. Kemudian baru kita akan buat bacaan dan speaker akan tanya dengan menteri kenaan sama ada kedua nak buat bila. Kalau disebut buat daripada sidang kali ini, maksud selepas itu RUU ini akan dibacakan kali kedua, dan juga yang ini bergantung dengan kebenaran daripada speaker sama ada dibahaskan ataupun tidak. Jadi kalau perkara ini berlaku, maka bila ada perbahasan, yang ini yang akan ditetapkan oleh Dewan lah. Sama ada kalau dah kata persidangan 1 hari, berapa lama boleh berbahas dan sebagainya. Cuma perkara ini setakat ini tak akan berlaku. Apa yang difahamkan melalui kenyataan Menteri Undang-Undang, perkara ini tak berlaku sebab dia akan bagi ruang kepada ahli-ahli parlimen, terutamanya daripada Pakatan Harapan, untuk bercakap. Sebab kalau dibenarkan bahas, saya lihat walaupun kalau kita berbahas soal pembekalan, memang banyak perkara yang pincang ni yang kita boleh sentuh. Jadi kalau nak tanya, boleh tak kita nak menjawab nak mencelah soalan, bacaan saya bila dia nak buat bacaan RUU, kalau dia pilih pilihan kedua iaitu nak membawa masuk RUU pembekalan, bacaan yang kita dapat bahawa speaker akan menggantung peraturan mesyuarat. Bila dia gantung peraturan mesyuarat, maka tak ada lagi peraturan mesyuarat untuk kita mencelah, untuk tanya soalan, nak angkat buku tu pun dah tak boleh sebab buku tu dah tak laku. Maksudnya bila digantung standing order itu, maka Dewan itu akan dikondak melalui kuasa speaker tetapi atas nasihat daripada eksekutif iaitu Perdana Menteri. Jadi sebagai contoh, kita boleh bayangkan kalau dia kata tak ada perbahasan, tak ada soalan, tak ada standing order digantung, saya dapat bayangkan mungkin mikrofon pun tak ada dalam parlimen ni. Silap-silap memang hanya speaker ataupun Yang di-Pertuan Agong dia ada dia punya peralatan khas. Kemudian kalau dibawa RUU untuk bacaan kali pertama, mungkin menteri seorang je ada mikrofon. Tapi yang lain tu saya boleh bayangkan sekarang ni dengan dia kata nak duduk jarak-jarak dan sebagainya. Silap-silap mikrofon untuk ahli parlimen Pakatan Harapan pun tak letak. Jadi kita akan terpaksa macam mana nak buat, takkan nak. Sebab itu bagi saya
yang dalam ketakutan itu adalah Perikatan Nasional. Untuk Pakatan Harapan ni, kami memang nak bersuara sebab memikirkan nasib rakyat kebanyakan sekarang ni. Soal PKP, soal ekonomi semua. Jadi banyak perkara yang boleh dihujahkan, dibahas, pertanyaan yang tidak terjawab sebab menteri sekarang ataupun kerajaan ni berfungsi melalui sidang media. Kita tak tahu apa yang berlaku dari sudut macam mana dia buat keputusan. Kalau betul keputusan itu dibuat secara yang baik, secara elok, takkanlah you buat PKPB majoriti negeri tolak. Ini bukan soal politik. Negeri yang tolak tu bukan negeri Pakatan Harapan. Negeri mereka pun sendiri tolak. Jadi macam mana perbincangan ataupun mendapatkan keputusan itu, sama ada proses itu betul ke tidak. Jadi untuk mengatakan bahawa persidangan parlimen ni boleh mencelah untuk tanya soalan, saya punya bayangan ni seolah-olah parlimen ni just nak matikan masalah 6 bulan tidak bersidang. Kemudian mungkin sebab yang ini mungkin saudara Iswadi lebih banyak maklumat ataupun info, mungkin dia nak selesaikan pemilihan bersatu. Jadi yang ini masalahnya sekarang, Malaysia diletak dalam keadaan terumbang-ambing nak menyelesaikan soal pemilihan parti mereka. Jadi bagi saya sangat tidak bertanggungjawab dan menggunakan alasan COVID ini, sedangkan yang lain boleh buat, masuk parlimen tak boleh buat, tak boleh bersidang. Itu yang bagi saya tak berapa cantik lah. Okey, saya faham. Okey, terima kasih YB. Saya terus dengan saudara Iswadi. Kata komen daripada komen-komentar daripada kawan-kawan kita di Facebook ni, katanya sekiranya dapat majoriti cukup suara ahli parlimen, adakah ada peluang kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim dinobatkan sebagai Perdana Menteri yang ke-9? So saya nak minta saudara Iswadi kupas dan bagi terus kepada kata-kata akhir lah. Kita nak tutup sesi ni dah lah. Kata-kata itu akhir. lah, lama betul malam ni. Dan selepas itu saya terus kepada silakan saudara Iswadi dan terus kepada kemana sini. Okay, silakan. Okey, adakah peluang Datuk Seri kalau sekiranya ada number? Saya setuju dengan Habib Akmal tadi kata. Kita sekarang ni kita tak perlu tengok numbers lagi dah. Sebab ini numbers yang kita terus sekalipun adalah numbers yang nombor yang akhirnya rapuh sebenarnya. Sebab mereka yang mendukung ini dia tak ramai. Tetapi sebab kita punya dokongan ni dalam keadaan majority simple. Jadi kita punya bridge jambatan yang menjadi majority itu pun adalah jambatan yang rapuh. Mereka ini boleh pergi ke mana-mana mengikut kata mereka. Sebab itu fokus kita adalah sebenarnya untuk menang dalam PRU ke-15. Dalam erti kata kita orang yang membawa bendera kita, orang yang membawa parti adalah mereka benar-benar faham dengan gagasan. Kalau dia letak 10 juta, 20 juta, 100 juta pun dia tak akan berganjak daripada prinsip dia. Ini orang-orang macam ni kita nak. Betul. Nak cerita ni. Okey. Nak cerita sebaliknya tak boleh, ada sebaliknya berlaku kepada saya, tapi tak apa. Itu cerita lain. Now, tetapi ditakdirkan kalau sekiranya benda itu berlaku. Kita pun tak tahu dan kita tak boleh tolak possibilities itu. Kita tak boleh tolak possibility berlaku. Maka rundingan itu adalah rundingan di mana, dan saya lihat di mana dia tidak boleh tidak, kita dah kena bagi ultimatum dah. Kalau sekiranya nak juga bersama dengan kami, Datuk Seri Anwar kena jadi Perdana Menteri. That's it. You take it or leave it. Because kita tak rugi. Kalau kita tak terima pun, kita memang dah pembangkang. Kalau kita nak terima, kenapa kamu nak kena jadi Perdana Menteri? Kan? Kenapa kamu yang kena jadi Perdana Menteri? Kami tak kemaruk dengan kuasa. Kami macam ni, macam tu lah Akmal. YB Akmal. Apa jawatan dia pegang dalam, menteri apa dia pegang? Menteri satu pun dia tak ada. apa? JLC. Satu pun dia ada. Dia ada pergi KL naik Grab. Saya tahu lah. Janganlah cerita semua sebab ni. Kesian YB Akmal ni. Tapi itulah dia. Kita nak orang macam ni lah. Yang bukannya dah jadi YB, first thing dia buat tukar rumah, tambah bini, beli Mercedes S-Class. Itu dia buat dulu. Tambah bini slow sikit Tambah bini slow sikit. But my point is this. Kalau sekiranya nak berlaku juga, okay. Kita punya ultimatum itu, Datuk Seri Anwar jadi Perdana Menteri. Namun kerisauan saya tutup macam ni. Kerisauan adalah kalau sekiranya kita take over dalam 18 bulan, katakanlah berjaya kita take over 18 bulan, saya rasa kita jadi bahan makian lah lepas tu. Sebab kita akan inherit, kita sekarang ni akan mewarisi negara yang lebih teruk daripada kita ambil masa BN dulu. Dalam masa 2-3 bulan ni negara kita sudahlah teruk dengan COVID, dah dengan teruk dengan ekonomi, diterukkan lagi oleh mereka-mereka yang kita tak tahu dah berapa dalam ni mereka dah tebuk dah sekarang ni. Kita pun dah tak tahu. Sebab kita berada kat luar sekarang ni. Atap dah tebuk. Ini lantai pun dia nak tebuk juga dah. Sebab dah nak bagi. Jadi akhir kalam saya kata macam ni lah. Akhir kalam saya boleh kata, lepas ni saya tak buat live lah.
malam ni sepatutnya ada live tapi saya rasa cukup lah ni kot. Live lah ni cukup lah. Lepas ni bolehlah semua tidur, jadi tak payahlah tanya saya kalau ada live ke tidak. Saya akan live malam esok insyaAllah. Itu saja daripada saya. Maaf kalau ada kesilapan. Maaf kepada Macai dan walaun-walaun yang saya gelar tadi tak sekolah dan tak ambil SPM. Saya mohon maaf lah bulan Ramadan ni. Okey, itu saja daripada saya. Okey, terima kasih kepada Wabi Akmal terus dengan kata-kata akhir beliau dengan komen sikit netizen tadi. Silakan. Itulah bagi saya lah. Saya sebenarnya malam ini saya expect sembang santai tapi jadi panas juga dengan soalan, tapi lah kupasan ini saya harap memberi manfaat. Cuma mungkin mereka yang mengikuti di FB pada malam ini, sebenarnya bagi pihak Angkatan Muda Keadilan, kami juga seperti Iswadi, kita ada live tiap-tiap malam. Cuma kami punya cara tu bukan Iswadi tu memang fokus politik. Dia akan kupas yang begitu terperinci dan juga ada pandangan yang sebenarnya agak menarik. Cuma pihak AMK ni setiap hari jam 10 malam kita akan buat live untuk kupas perkara yang berbeza. Ada yang akan dengan wanita, semalam ada wanita, esok usrah. Dan macam saya sendiri setiap hari Sabtu saya cuba kupas dalam soal polisi dan dasar. Jadi untuk malam ini saya mohon maaf lah kalau terkasar bahasa yang mungkin terlepas cakap tadi, yang saya sebenarnya akan salahkan Iswadi sebab mempengaruhi saya untuk lebih bercakap lantang pada malam ini. Tapi insyaAllah bagi saya hasrat dan matlamat yang kita nak capai adalah untuk memberi pemahaman kepada rakyat di luar sana untuk tahu bahawa kita bukan hanya sekadar menghentam ataupun mempertikaikan segala kesilapan yang dibuat oleh Perikatan Nasional, tapi kita perlu ada accountability supaya nasib rakyat kita semua ini terbela dan kupasan sebegini akan menambah pemahaman dan juga ilmu kita bersama. Jadi terima kasih Saudara Fahmi atas soalan-soalan yang begitu menarik pada malam ini. Okey, terima kasih kepada Saudara Kamal, Wabi Akmal dan juga Saudara Iswadi. Ada saya nampak sebenarnya kita perlu ada individu ataupun person yang sentiasa yakin dengan perjuangan, sentiasa bila dia tanya oleh orang individu lain, kita menjawab dengan yakin. Orang-orang individu seperti Iswadi ni perlu dilahirkan banyak lagi perlu dilahirkan banyak lagi supaya tak berlaku macam mana kita dapat kerajaan Perikatan PH memerintah kerajaan Malaysia terus tak ada orang buat sesi pencerahan, tak ada orang bila ada orang tanya soalan ni kita tak berani nak bercakap, kita hanya menunggu daripada arahan dari pihak atasan ataupun menunggu daripada arahan daripada pihak-pihak kerajaan sebagainya. Tapi selepas PH dikatakan ditebuk oleh kerajaan Perikatan Nasional ni, timbul individu-individu yang saya rasa ada aura ataupun ada keberanian untuk ke depan mempertahankan. Sebenarnya dulu kita sepatutnya kemudian itulah. So, saya harap individu seperti Iswadi, Wabi Akmal Nasir ataupun siapa-siapalah untuk kembali dalam media sosial ni memberi sesi penerangan kepada orang muda khususnya. Sebab saya rasa mereka ni takut, bukan takut, saya takut kadang-kadang orang muda ni dia hanya mendapat satu sumber saja tanpa ada sumber-sumber yang lain yang meyakinkan. Tapi gaya pengucapan, keyakinan, intelektualnya, pembacaannya harus perlu ada ramai lagi individu yang menulis ke, bercakap ke ataupun apa-apalah buat Facebook Live sini. So ada kita nak end live ke apa ke sebab tadi dalam chat-chat ni kata tak perlu lagi ke apa ke. Mungkin Saudara Iswadi ada komen sikit ke apa ke? Oh tak apa biarlah. Okey dah. Tapi saya hari Sabtu pukul 10 malam. Saya nak kena promote. Kalau Iswadi dia live dia tak dapat Sabtu. Okey. Okey ya. Okeylah. Penat. Okey. Dengan izin daripada Saudara Kamal dan juga Iswadi, saya harap hari ini saya mohon maaf. Saya pun tak boleh cakap kasar juga malam ni sebab ada YB sendiri. Kalau tak ada YB saya agak kasar juga. So kita Saudara Iswadi menggantikan saya yang agak lantang. So InsyaAllah ada masa kita menjemput lagi Facebook orang individu-individu untuk kupas isu politik. Terima kasih kepada Saudara Iswadi dan juga rakan-rakan yang sedang menonton ni.
hanya kata dengan platform sinilah anak muda mendapat pencerahan. Sekian saya rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.